Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita jumpa sekali lagi bersama dengan Abang Ed kita dalam Sembang Laman. Tapi pagi ni topik dia agak menarik. Kalau anda lihat background saya dan Abang Ed nampak sama kan? Tapi kami berada di tempat yang berasingan sebenarnya. Walaupun nampak sama tapi berasingan. Okey, sebenarnya kita berada di rooftop sebenarnya. Okey, kita nak tanya dekat Abang Ed. Kita dekat rooftop mana ni sebenarnya Abang Ed? Okey. Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Maria dan pembaca, peminat-peminat Sembang Laman Impiana. Selamat pagi. Okey, berkenaan dengan tajuk pada dia, lokasi ni bergantung, dia ada relate dengan tajuk yang kita nak bincang pada nak sembang pada hari ni, iaitu rooftop kan. Okey, lokasi ni berada di Aras 17 Wisma Tani Jabatan Pertanian, berada di atas bumbung. Bumbung tu. Maknanya sekarang ni kita berdua berada di atas bumbung Jabatan Pertanian di Putrajaya lah ni. Seolah-olahnya kami berada di atas bumbung. Okay. Kenapa hari ini background kami, saya dan Abang Ed bermain dengan di atas bumbung? Kenapa pula di atas bumbung ada pokok, ada tanaman hijau yang macam ni kan? Sebenarnya sebab kita nak bercerita, nak berkongsi kisah. Sebenarnya kita berlaman di rooftop garden. Tak kisah sama ada dekat rumah walaupun dekat pejabat anda, kat mana-mana saja yang ada rooftop ni, insyaAllah kita boleh buat. Tapi sebelum saya sambungkan dengan topik kita pagi ni, saya nak memperkenalkan Abang Ed. Memang semua orang dah kenal siapa itu Abang Ed sebenarnya. Dah banyak dah orang kata apa, segmen Sembang Laman ni Impiana bawakan bersama Abang Ed. Tapi orang hanya mengenal Abang Ed adalah sebagai ketua daripada Jabatan Pertanian, tapi sebenarnya selain beliau adalah pegawai daripada Jabatan Pertanian, beliau juga adalah salah seorang pereka landscape. Nak bercakap pun sasul ni kan, kan, ataupun arkitek landscape yang banyak, dah banyak dah beliau design dan hasilkan sebelum ni yang kita mungkin tak nampak dah, mungkin Impiana belum highlight lagi. InsyaAllah saya akan highlightkan apa projek-projek mega yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Abang Ed sebelum ini. Yang mungkin anda tidak tahu dan tidak pernah lihat. Sebab asyik nampak Abang Ed ni main dengan tanah aja. Tak tahu, tak nampak pun sebenarnya menghasilkan sesuatu yang lebih menarik dan lebih advance. Saya boleh katakan pagi ni macam ni. Tapi dalam bidang apa yang beliau buat, tetapi beliau adalah mempunyai kepakaran dalam bidang edible landscape. Kalau anda nak tahu, memang terkenal Abang Ed ni dengan nama edible landscape, itu adalah beliau. Kalau sebut pasal edible, mesti orang akan sebut Abang Ed. Bila sebut pasal tabung dapur kita, mesti orang akan nampak Abang Ed. Kan? Terima kasihlah Puan Maria, saya pun terkejut, tersangka lah kan. Terima kasih sebab apa benda tu datang dari passion. Memang betul. Saya punya supervisor ni cakap bila saya dah tamat Master Sustainable Landscape, yes, saya bergelar arkitek landscape lah. Dan arkitek landscape ni banyak. Saya cuma gabungkan ilmu pertanian saya ada dengan arkitek landscape supaya saya nak jadi lain pada lain, dan saya punya jiwa lebih pada edible landscape. InsyaAllah satu hari nanti maybe saya boleh share apa yang lokasi-lokasi design projek-projek yang telah saya designkan dalam Jabatan Pertanian, khusus untuk edible landscape, khusus untuk peminat-peminat Sembang Laman, insyaAllah. Yang paling tak boleh saya lupa, diberi peluang untuk mereka bentuk dan menguruskan projek landscape sempena Pertabalan Diraja Sultan Perak pada tahun 2015. Itu tak boleh saya lupa. Saya design dan kita buat projek tersebut. Ada video dia daripada TV3. Abang Ed boleh kongsikan bersama followers Sembang Laman pada satu hari nanti. InsyaAllah. Apa yang Abang Ed dah buat selama ni. Okey, sebab itu adalah saya boleh katakan dekat sini sebenarnya Abang Ed adalah seorang daripada Jabatan Pertanian yang versatile. Bukan sahaja bertanam, bercucuk tanam, kita tanya mengenai nama pokok sentimen. Abang Ed ni banyak mengajar saya sebenarnya daripada saya tak kenal pokok sehingga saya bolehlah kenal lah sikit-sikit pokok ni. Jadi anda kat luar sana pun saya rasa pun begitu juga. Daripada mungkin
berjinak-jinak, baru berjinak dalam bidang landscape dan sekarang ni dah jatuh hati dengan orang kata dengan tanaman, dengan tanah, dengan pokok kerana didikan Abang Ed sebenarnya. Saya percaya sebab saya InsyaAllah. sudah berada di situ sebenarnya. Daripada saya tidak orang kata tak berapa nak kenal sampai kenal. Jadi kalau anda nak kenal Abang Ed ni dengan lebih dalam, kenalah selalu sentiasa bersama Impiana Sembang Laman ni. Kan? Itulah Okey, Puan Mariam Abang pun dah, saya tengok dah ada jiwa dah. Jiwa ada. pokok tu dah ada dah. Alhamdulillah. Saya dah ada kerana Abang Ed. Nampak tak? Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, pagi ni Abang Okay, Ed dengan alright. kita punya topik berlaman di rooftop garden ni. Okay. Sebab Abang Ed nak cakap dengan Abang Ed, tak semua rumah orang ada rooftop Abang Ed. Semua mungkin ada pitch roof ni, tak ada rooftop. Macam mana kita nak buat dan apa sebenarnya berlaman di rooftop garden ni? Okey, terima kasih. Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat pagi pada sekali lagi kepada peminat-peminat Sembang Laman dan kita berjumpa lagi. Alhamdulillah saya rasa seronok juga sebab saya pun mengikuti yang Sembang Laman yang lepas, kata sahabat saya sendiri daripada Puan Rozianti mengenai dengan teknik-teknik menanam sayur di laman. Dapat feedback yang baik dan itu titik tolak dia. Saya sambungkan kepada Inari, ada kesinambungan dia, tapi kita nak cerita pasal rooftop garden. Topik kita pada pagi ini adalah berlaman di rooftop garden. Sebab orang duk tanya rooftop garden tu apa benda? Okey, sebenarnya saya ada slide, maybe Puan Mariam boleh buka slide. Okey, kita kongsi dengan slide. Tak apa. Okey. Slide pagi ni. Okay, kita sharekan slide pagi ni. Slide-slide ni you all boleh ambil dengan pihak Impiana, tak ada masalah. Okey. Berlaman di rooftop garden. Okey, berlaman di rooftop garden. Apa itu rooftop garden? Apa definisi rooftop garden? Okey, so kat sini adalah simple. Rooftop garden ni adalah ruangan buatan manusia. Of course, roof adalah bumbung, top adalah di atas. Memang tadi pemain kata bumbung yang berkata yang bentuk yang B tu kan, tapi tang macam mana tu? Okey, nanti kita akan explain. Okey, rooftop garden adalah rooftop buatan manusia. Kalau pemain masih ingat, kalau pemain pernah dengar hanging garden di Babylon. Okey, saya pun pernah terfikir sebelum saya mencuba secara dalam landscape ni, hanging garden ni apa benda? Taman tergantung ke? Tapi bila saya belajar dengan mendalami bidang seni bina landscape, saya tanya dengan beberapa saya punya guru pensyarah daripada UPM dengan saya sendiri, hanging garden ni adalah bahasa mudah dia adalah rooftop garden sebenarnya. Okey, hanging garden ni dibina khas untuk maharaja ketika itu di Babylon di Iraq untuk isteri kesayangan beliau. Dia tak nak isteri dia turun bawah, dia buat kat atas. Itu dia nampak macam hanging kan, tergantung. Saya ambil sikit untuk pagi ni, bagi semangat kepada suami-suami yang mungkin tengah melihat Sembang Laman kita. Dengar tak tadi Abang Ed kata dia berbuat raja tu membuat laman dekat rooftop garden untuk isteri tersayang. So sekarang ni sebab dia tak nak isteri dia turun. Nampak tak? Dia jaga tapak kaki isteri dia. Dia nampak macam hanging garden. Kalau kita pergi mana-mana, saya tunjuk gambar kan. Nampaknya taman tu tergantung. Itulah bahasa mudah dia. Kita bukan taman tu digantung, tapi macam taman tu digantung. So moral of the story, rooftop garden adalah taman-tanaman yang dibina oleh manusia di kawasan atas, kawasan berbumbung. Okey. So kenapa? Sebab apa kita dapat menggunakan ruang ni secara optimal dengan produktif. Okey. Ruang yang ada kita gunakan untuk bagi pemandangan yang cantik dan juga biasanya lokasi-lokasi yang terjadi untuk bumbung ni kat kawasan-kawasan kediaman, yang apartmen, kondominium, okey, pusat-pusat komersial, and then komplek pejabat kerajaan, komplek pejabat yang swasta. Sekarang saya dengan tim saya di bahagian Tanah Bandar pun banyak permintaan untuk daripada pejabat-pejabat kerajaan di Putrajaya ni ataupun di bandar-bandar untuk mereka melaksanakan rooftop garden. Cuma saya cakap kita kena buat pemantauan dulu. Ada teknik-teknik dah, saya akan ceritakan. Sebelum kita nak buat, kita jangan asal lapang je kita bulldoze. Asal lapang je kita buat, jangan, bahaya. Okey. So dan yang paling penting, yang paling biasa kerap berlaku rooftop garden ni adalah di hotel yang kata mewah lah.
Ada hotel yang tak bermewah pun ada juga rooftop garden. Okay, so konsep lama yang kita nak buat kat rooftop garden bergantung pada kita. Bergantung pada Pemarian. Pemarian nak buat apa? Nak buat tropika, nak buat secret garden, nak buat herb garden. Macam saya, Abang Ed memang terkenal dengan setiap landscape, saya ni akan buat edible landscape yang boleh dimakan. Itu panggil productive landscape. Macam itu. Then, trend terkini di rooftop garden, bukan di Malaysia saja, trend terkini untuk rooftop garden di seluruh dunia. New York, bandar-bandar besar, New York, lagi apa, London, walaupun tak nak pergi, tengoklah kan dia buat kan, kita selalu baca forum-forum mereka kan. Perancis, negara-negara Europe yang maju, dia akan konsep dia berkebun atas bumbung. Means dia tanam benda yang boleh mereka consume. Sebab apa? Mereka nak gunakan sepenuhnya tanah-tanah yang ada, ruang-ruang yang produktif, ruang-ruang hijau yang ada ni dengan tanaman-tanaman yang boleh menggunakan pulangan hasil yang lumayan, terutama dari bidang pertanian di negara masing-masing. Nampak? Memang menarik sebab betul kan, rooftop garden ni sebenarnya sesuai juga. Apa pendapat Abang Ed sendiri mengenai kalau kita ketengahkan rooftop garden ni kepada pemilik rumah, mungkin kondominium apartment yang tak ada ruang ataupun tanah mereka terhad untuk mereka bercucuk tanam. Boleh, itu saya akan rungkaikan. Saya akan rungkaikan nanti poin-poin masuk SEPA, masuk Pemarian tu. Nanti saya akan rungkaikan apa yang diperlukan. Sebab apa? Tak semestinya bangunan kosong je dekat atas kita boleh buat. Rooftop garden ni, dia ada poin-poin dia. Kalau mereka comply dengan poin-poin ni, boleh on. Itu yang macam contohlah. Kalau ada kita tengok tempat tu sesuai untuk buat, kita on. Okay? Don't worry. Ada jawapan dia. Okey. So kita sambung So nak tahu kena tunggu sampai habis sembang Rahman. Sampai habis. Okey. So kebiasaannya memang kawasan bandar. Of course, kawasan bandar memang kita tahu bila berlakunya urbanization, pembandaran, kepesatan pembangunan di bandar, memang kadang-kadang tu ruangan tu tak ada. Tapi kita tetap nak melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah macam pertanian di bandar. Tu yang berlakunya di rooftop garden. Di kawasan-kawasan yang berbumbung. Okey, tak semestinya di rooftop garden, namanya di atas, di balcony juga ada, boleh dipanggil sebagai rooftop atas. Dia rooftop ni bukan kata roof tu bumbung. Kadang-kadang balcony pun boleh sebagai pertama yang hanging, tergantung. Saya berpengalaman dengan 2-3 orang pakar tempat dalam pakar landscape, dia kata balcony also. Balcony juga kawasan yang boleh digunakan dalam bangunan untuk diimplementasikan dalam sebagai garden. Nanti apa yang tanam untuk balcony dia special. Dia jangan main bulldoze je macam jadi hutan, bahaya. Okay, alright. So next. Okay, so apa kelebihan? Kelebihan adalah kita memanfaatkan ruang yang ada dengan cekap, efektif. Ruang yang ada cekap, kita gunakan sebenar-benarnya sebaik-baik mungkin ruang yang ada untuk benda-benda yang berpotensi untuk kita majukan. Okey, so saya pula dalam program pertanian dan juga mix merangkap arkitek landscape juga, so menyediakan kawasan tambahan dalam melaksanakan aktiviti pertanian. Kalau saya memang saya tengok ada ruang, kalau macam arkitek landscape, dia akan pergi tengok, dia akan pergi kawasan, dia akan buat site analysis, site inventory, dia tengok sun orientation, dia tengok kesesuaian, then baru dia buat konsep. Konsep saya edible landscape pertanian. So memang kita nak galakkan benda macam ini. Apa sekarang ni memang demand tengah tinggi sekarang ni. Kalau saya pernah bagi ceramah dalam Malaysian Urban Forum, bersama dengan MBSA yang dihadiri oleh ramai peserta. So memang salah satu teknik untuk urban farming adalah rooftop garden. So dia juga boleh interaktif socio-ekonomi. Tempat tu you bayangkan Pemarian pergi bercuti dekat hotel, you pergi dekat rooftop garden tu, you rasa tenang, you rasa tinggi, you nampak bangunan, you nampak aerial view yang cantik, landscape yang cantik, you rasa tenang. So you boleh menjana pendapatan, dan social ekonomi ni maksudnya you boleh interaktif, ketenangan. So janaan pendapatan jangan terkejut. Ada setengah-setengah tempat di bandar-bandar di dunia ini, saya tak nak ambil jauh, saya pergi macam saya pernah pergi kat bahagian Singapura. Kalau tengok Marina Hotel dululah. Kalau kita nak naik atas kita kena bayar. Nak tengok panorama dia. Jadi itu pun jana pendapatan. Ada setengah orang, ada setengah orang tu dia nak pergi atas, okey nak tengok garden, bayar. Macam kita lah, kalau nak pergi atas KL Tower kan, nak tengok apa nak bayar. Itu maksudnya nak tengok area view dia macam mana.
Itu memang boleh jana pendapatan, tapi tak semualah orang berhadapan gitu. Tapi biasanya dekat hotel dia akan buat untuk interaktif, untuk relaxing, lain benda lain kan. Itu You untuk tinggi komersial. Jangan untuk pula komersial. nanti itu untuk komersial. Jangan pula ada followers Impana yang dalam Sembang Lama ni pergi buat rooftop garden, lepas tu tetamu datang rumah ke, lepas ni jiran datang nak tengok apa yang ada, dah kena bayar. Abang Ed kata boleh collect duit, dia kata boleh jana pendapatan. Itu yang komersial lah. Komersial mean macam setengah-setengah tempat kan dia jana pendapatan. Okey, nak naik dia kadang dia perlukan dana untuk maintenance kan. So nak naik kena bayar certain amount untuk nak tengok views. Okey, view yang cantik, memang orang suka tengok. Orang kata nak masuk garden tu kena bayar, tapi garden tu ke atas, macam itulah. Okay, so dia bagi satu pandangan yang cantik, pandangan aerial view. Okay, dan yang paling penting kita tahu fungsi pokok ni apa. Serap gas-gas pencemar dan lepaskan oksigen. Cuma pokok ni dah tinggi sikit. Dia memang ada, bila saya baca mana-mana artikel, mana-mana literature review, memang salah satu kelebihan dia adalah dia membantu dalam cuci udara, dapat dia tapis udara-udara pencemar, dia trap. Okay, dia bukan vacuum kita dah belajar bukan vacuum, tapi dia trap, dan dia juga boleh menyerap haba. So itu kita tahu memang fungsi pokok. Dan yang last sekali adalah konsep grey to green. Grey to green ni maksudnya nak lembutkan. Grey tu sinonim pada bangunan. Green tu sebenarnya pada tanaman. Itu kita matchkan dua implement ni, kita gabungkan, nampak bangunan tu soft, lembut. Okey, jadi ke arah sustainable, boleh support ke arah sustainable development goal, dan sustainability dan juga resilient, ketahanan. Orang kata sekarang ni kita ke arah low carbon city. So setiap tempat tu kena ada pokok. Ke arah itulah. So itu kelebihan dia. So ruang yang ada, kalau macam peranan kami, kalau telefon, "Cik, saya ada rooftop garden kawasan ni, kami nak buat pertanian." Saya akan datang. Kami akan datang bagi nasihat. Okey ke tak okey lokasi itu. Tapi kita bukan datang dengan tim kita. Kita akan datang dengan setiap bangunan tinggi dia ada pasukan penyelenggara kan, maintenance team ni kan. Kita akan tanya keupayaan bangunan tu. Okey. Maknanya kalau bila Abang Ed sebut macam tu, maknanya tidak semua rooftop mampu dijadikan sebagai garden ataupun untuk bercucuk tanam. Okey, faham. Kita tengok sun orientation dia, dah tengok bawah bangunan tu ada apa. Takut bawah tu bangunan tu ada pejabat. Dia tak proper, dah bocor. Dah kena pejabat kat bawah tu. Tim kami pernah diminta untuk ada satu permintaan untuk buat rooftop garden di Putrajaya, tapi kami terpaksa bagi cadangan. Kami mengatakan kawasan tu tak sesuai. Sebab apa, banyak faktor lah. Yang paling penting dia punya site orientation. Situ kita ada point dia. Okey. Kita naik dulu. Tengok kelemahan dia pula. Kelemahan dia. Sebelum kita masuk kelemahan lah Abang Ed. Okay, alright. Dia kelemahan ni lemah untuk jangan lemahkan minda anda bagi ni. Okay. Jangan lemahkan minda anda. Jangan. Okey, Abang Ed nak tanya, boleh tak kalau rooftop garden ni kan, kadang kita ada perkataan yang orang selalu sinonimkan dengan dia kata apa tu, hutan konkrit. Adakah hutan konkrit ini juga adalah a part of kita punya rooftop garden? Okey, apa yang saya faham dengan hutan konkrit ni, konkrit ni bangunan. Okey, lebih pada bangunan tinggi-tinggi lah. Dulu kita tahu sebelum kawasan tu, dululah apa saya faham lah, dulu kawasan tu hijau, lepas tu kita tebang, kita gantikan dengan bangunan. Orang panggil hutan konkrit, semua bangunan-bangunan. Tapi itu perception dulu. Perception sekarang ni hutan konkrit ni memanglah kita ni tak boleh lari daripada pembangunan. Menerima pembangunan yang pesat. Okey. So kita semua sekarang ni, kerajaan daripada dulu lagi dah buatkan balance. Setiap pembangunan mesti ada elemen-elemen landscape, elemen-elemen hijau. Sebab kita nak pastikan benda ni dia pembangunan ni balance. Jadi kita tahu kan, kalau banyak sangat bangun benda-benda yang structure yang bersih-bersih ni, yang bangunan ni akan
membantu, tidak membantu untuk alam sekitar, tidak bagus lah. So kita kena balance dengan pokok. So dulu hutan konkrit lebih kepada bangunan, sekarang ni hutan konkrit ni memang hutan betul. Di kawasan, di celah-celah bangunan. Kalau kita tengok sekarang memang dah banyak. Kita jangan pergi jauh, kita tengok negara kita cukup. Di Kuala Lumpur macam mana perancangan di bandar-bandar besar, di Putrajaya, di Kuala Lumpur, dia cuma sekarang ni dah ke arah hijau, negara taman, dah banyak pokok-pokok yang kita nak tanam, dan pokok-pokok yang besar pun kita cuba preserve, kita cuba control, dan juga kita tengok banyak dah elemen-elemen yang siapa tanah tebang pokok kena saman. Tanpa kena gini, jadi kita dah mula sayang pokok. Jadi kat situlah kita ada sikit orang kata kasih dan sayangnya pada pokok. Itu juga peranan saya dalam sembalaman ni. Kita nak ajak tuan-tuan kat rumah walaupun tak ada tanah pun boleh tanam pokok. Itu walaupun boleh. anda duduk macam mana sekalipun macam tadi hutan konkrit ke apa, hutan konkrit sekarang dah menjadi sebahagian daripada hutan yang sebenar. Saya banyak permintaan kalau saya bagi talk, saya bagi ceramah, kata macam mana saya nak tanam pokok, Cik tadi. Saya duduk apartmen, duduk kondo. Boleh cakap kan, tak ada masalah. Kat balcony ada. So dekat ruang dapur ada. Sekarang banyak kaedah-kaedah tanam pokok yang mudah, pakai hidroponik. So peralatan pokok-pokok pun kadang kita dah boleh mobile. Nak tak nak aje. Teknik kami boleh ajar. Jangan balcony tu penuhkan dengan balcony kita tu pantang je balcony penuh dengan pokok-pokok kan, roboh pula balcony tu. Itulah kisahnya. Itu saya nak ceritakan dengan relate dengan kelemahan ni. Kita jadikan kelemahan ni sebagai kekuatan kita. Kita jangan jadikan kelemahan ni sebagai kelemahan kita untuk tak nak berkebun. Boleh? Okey. So setiap yang baik ada yang buruk. Okey, tapi kalau kita tengok tadi, kelebihan dia ada 1 2 3 4 5 6. Kekurangan dia ada 3 je. So maksudnya benda tu dah memang bagus. Okay. Dekat situ dah nampak dah. Dia sangat bagus. So nak tak nak, kelemahan pertama adalah kena ikut, dia ada limitation dia. So kita kena tahu kekuatan dan kapasiti kita punya balcony, kita punya bangunan, kita punya bumbung. Ini siapa yang tahu? Ini adalah mereka-mereka yang jaga bangunan, yang jaga kerja-kerja penyelenggaraan. Dia tahu. Okey, apa yang saya boleh katakan adalah sekarang ni kawan-kawan saya ada yang dalam bidang seni bina, bidang architecture. Okey. Dia sekarang saya sembang dengan dia. So sekarang ni bangunan kalau nak buat, dia kena ada elemen-elemen hijau. Bukan buat tak ambil kira faktor-faktor, contoh kalau kita buat tak ambil kira faktor hijau tapi kita nak benda tu hijau. Faham tak? Kita buat balcony tu, okey, balcony yang kita design ni dululah tak ada elemen yang sesuai untuk pasu. Tapi sekarang ni kekuatan balcony tu, okey, kita kena kekuatan balcony tu kalau boleh kekuatan dia pasu yang besar pun boleh, berapa liter, berapa kilo untuk support balcony tu. Jadi dia design memang ke arah itu. Dia green concept lah, dia green concept. Maksudnya buat bangunan pun menggunakan batu-batu yang serap haba, bukan macam dululah buat bangunan memang janji batu, boleh simen, tapi banyak inovasi yang batu-batu yang boleh serap haba untuk mengurangkan haba. Kan selain daripada architecture, selain daripada pokok boleh bantu mengurangkan haba, seni bina pun boleh bantu mengurangkan haba. Itu contohnya lah. Jadi benda-benda tu yang kita kena ambil kira. Kapasiti kita, kekuatan kita punya rumah tu, balcony kita, kekuatan kita punya bumbung tu. Sekarang ni saya rajin tengok Facebook, saya rajin tengok IG Impiana. Kadang dia akan cerita pasal renovation rumah. Kadang-kadang rumah tu rumah biasa tapi dia renovate rumah, dalam rumah tu ada pokok. Dia buat rooftop garden je kat atas tu. Saya tengok kan decoration kan. Dia memang akan minta designer tu buatkan pengiraan berapa banyak pokok yang boleh letak dekat atas tu. Dia takut boros kan. So benda tu kita kena faktor kena ambil kira. So risiko ini ada berlaku. Kalau tengok okey, kita terlalu banyak sangat barang dekat atas, tapi bila hujan ribut kita elak, kita tak minta kan, cuaca buruk berlaku, terbang segalanya. Pokok terbang jatuh kat bawah, buai terbang, payung kat atas tu terbang. Jangan, kena hati-hati. Jangan seronok letak payung kat rooftop, bila angin tiup kencang, kalau tak ada penghadang angin, dia akan bahayakan bawah. Kalau Puan Mariam tengok dekat background yang Jabatan Pertanian tu, ada yang ujung dekat awan tu ada plastik hitam tu.
Betul? Itu sebenarnya wind screening untuk angin tu. Siapa dia bila angin kuat dia akan pokok tombang kalau pokok tu susun kat rooftop garden kita, tombang kat situ tak apa, takut dia terbang jatuh ke bawah. Tak pasal-pasal lah. Bahaya. Okey. Ini banyak berlaku dekat balcony. Dekat balcony dia banyak pokok-pokok gantung, bila hujan jatuh tak kena orang tak apa, takut jatuh terkena orang kan. Itu hati-hati Dan Ini adalah poin yang sangat baik dan sangat bagus sebenarnya, baik sebab ramai pemilik rumah yang duduk kat kondo apartment dia lupa perkara ni sebenarnya. Sebab bila sekarang tengah seronok menghias ruang patio mereka, anjung mereka, inilah yang berlaku. Tak fikir apa kelemahan dan kebarangkalian akan berlaku kemudian hari. Ya, kita bukan tak galakkan berlaman di balcony kita, di rooftop kita galakkan. Cuma ada banyak faktor-faktor yang kita kena ambil kira demi keselamatan kita dan juga demi keselamatan orang lain. Okey, kita tak nak ada elemen sama menyaman. Pokok kau jatuh kena rumah aku, saman. Kau tanam pokok dekat sepadan rumah aku, sama. Dah banyak berlaku kan benda tu. Jangan tak baik. Nak tanam pokok je kot. Jangan. Okey, kita dah tahu kan pernah viral kan tanam pokok tapak rumah orang. Jangan. So benda tu kita elakkan. Okey. Baik, kita jadi macam ni. Saya nak kata dekat Abang macam Puan Rosie yang minggu lepas kalau anda ingat, tengok dia kata dia tanam pokok pandan, dia kata. So dia share satu apartment dia tu, satu kondo dia. Siapa yang nak daun pandan dia. Itu sangat menarik. Betul. Betul. Itu point. And then yang the most positive thing is kerosakan aras. Ini kena hati-hati, sebab terlampau sangat seronok. Ini berlaku tak kira lah individu ke, komersial ke. Saya sendiri pernah dulu kan sebelum berkecimpung dalam bidang ni, saya sendiri pernah tengok macam mana salah satu bangunan tu dia crack. Dia crack bumbung dia, itu dekat sebuah penginapan lah. Kita tahu kan biasanya penginapan ni dia hotel certain level dia akan ada buat swimming pool. Saya sendiri pernah tengok kan macam mana crack, macam mana. Jadi moral of the story, tak semua tempat tu kita boleh guna, tapi bila kita nak gunakan sebagai rooftop garden tu kita kena minta imam nasihat dan kita kena, kalau bangunan tu dah siap, kita kena pastikan adakah bangunan tu tempat tu dibina untuk buat rooftop. Kalau bangunan tu belum siap, kita cakap okey, Puan Mariam, I nak bangunan design ni dia boleh design ke atas tingkat 18 dan tingkat bangunan ni dia ala-ala balcony. I nak balcony kukuh. Sebab apa? I nak balcony ni buat garden. You sebagai engineer tu you kena ingatlah berapa bekas pasu, berapa berat pasu boleh menampung. Saya pernah cakap kan, berat manusia dia duduk atas kerusi tak sama dengan pokok dan besar pokok dalam pasu besar. Itu lagi berat daripada manusia. Tak percaya cuba angkat. Kalau kita boleh dokong kawan kita, belum tentu kita boleh dokong pokok yang dalam pasu besar. Angkat. Itulah perumpamaan yang paling mudah lah. Okey. Okay, so itu antara kelemahan yang kita kena tackle untuk jadikan kekuatan. Jangan sebab kelemahan ni banyak pula kelemahan ni, tak jadi lah, jangan. Jadi yang kelemahan ni kita sebagai panduan kita untuk kita membuatkan kebun kita menjadi melaksanakan kita punya rooftop garden. Okey. Okey, so next. Aspek memang kali ni memang dia banyak ni gambar-gambar kemudian. Sebelum kita seronok kan. Okay. Aspek yang sangat penting adalah sebelum kita nak buat rooftop garden, kami pun buat benda yang sama di Jabatan Pertanian dan that's why kami pun bagi benda yang sama, yang nasihat yang sama, dapatkan teknikal daripada pihak penyelenggaraan bangunan. Okey, mengenai dengan sekali lagi kesesuaian kapasiti untuk kemampuan aras tersebut untuk diletak barang. Okey, kena dapatkan. Kalau dia kata okey, kekuatan rooftop garden ni, balcony ni ada sekian, boleh menampung sekian, kita follow. Jangan kita pergi, kalau macam saya, kita beli rumah kondo, beli rumah apartment yang ada balcony, kita kena tanya kekuatan balcony ni macam mana, balcony ni dia macam mana kekuatan dia, berapa kapasiti dia boleh menampung. Kalau tak tanya nanti kita akan main belasah, jadikan hutan. Kita cakap negara luar boleh, negara luar tu macam cakap tadi, dia design balcony macam hutan sebab dia dah design khas untuk benda tu.
Kita ni tak tahu. Tapi saya rasa kebanyakannya dia pemaju-maju perumahan dekat Malaysia ni dah design lah. Dia dah design kat arah itu. Cuma kita kena tahu berapa kapasiti berat dia. Okey, jangan terlampau crowded. Nanti saya ada share gambar. Apa yang simple-simple je kat balcony ni. Janji ada warna pokok hijau dan janji kita tanam pokok apa yang kita nak gunakan untuk makan. Mariam bayangkan kalau ada rezeki you boleh tingkat 50 kan. Takkan yang hari-hari nak setangkai 50 hari-hari nak turun. At least 50 tu dah demam nanti kena please lah, taklah pasu. Nak tanam pokok-pokok kat rumah you balcony tu you kena tanya. Saya pernah pergi kat satu satu kawasan apartmen lah, kondominium di Damansara. Tak nak sebut lah kan, kata promote lah kan, development ni kan. Tapi dia memang cakap kawasan balcony dia memang sesuai untuk garden. Gentleman. So cahaya matahari pun masuk kan. So tanam rumput pun boleh, nak tanam tak pasu-pasu pun boleh. Dia mention lah. Okey, so kena tanya dengan poin pertama, dapatkan maknasiat dengan penyelenggara bangunan. Okey, yang kedua, sun orientation sangat penting. Jangan rasa ada ruang, tak matahari tak ke mana, tanam pokok. Tiba-tiba matahari tak masuk, pokok mati dah habis. No. Mana-mana pun dia akan mention pasal sun orientation. Sebab tu kalau saya punya style, kalau saya pergi site, okey, saya akan sebelum saya nak propose kawasan tu, saya akan buka kompas. Kat mana matahari terbit, sunset, sunrise, kat mana sunset. Orang yang pokok paling suka matahari yang menghadap timur. Sebab timur tu matahari terbit, kan? Sunrise, matahari yang terbit masa pagi. Pagi di pokok nak buat apa? Proses fotosintesis. Sunset ni lah kan, kena tahu. Okey, panggil sun orientation. Ni yang elemen seni bina landscape yang saya belajar. Okey, orientation, inventory. Then saya blendkan dengan elemen sebagai pegawai pertanian. Itu yang tadi Mariam masukkan tadi. Dua bidang saya gabungkan untuk dapatkan satu result yang insya-Allah okey. Alright. So sun orientation sangat penting. Okey. Kita tahu kalau tak belajar landscape pun tak apa. Buka kompas. Kat mana matahari terbit? Kat mana matahari terbenam? Kita lebihkan kepada matahari sun orientation yang matahari naik. Yang sunrise. Okey. Saya nak contoh satu, saya pergi Perlis, baru ni saya buat satu projek dengan tim saya lah, pegang Perdana Bandar dekat transformasi Kampung Semarang Ramai kat Kuala Perlis. Saya pergi site tu, saya tengok kompas, kat mana sun orientation, mana matahari naik, mana matahari turun. Dan baru saya adjust kedudukan pokok saya tu. Saya design balik kawasan tu, yang kawasan pastikan yang menerima pokok yang menerima matahari yang sangat naik, yang banyak. Itu dia waktu pagi. Itu penting Itu pun bagus juga Mariam untuk next topik kan. So apa? Orang tak tahu, orang tengok ada ruang kosongnya orang tanam. Betul? Ini banyak berlaku dekat mall. Okey, bahawa dia kata kawasan tu mesti tanah rumput. Tapi bila tengok kawasan tu ada berlaku, nanti saya share. Kawasan tu separuh rumput itu, separuh rumput mati. Sebab apa? Rumput mati dia tak terima cahaya matahari. Saya belajar sesuatu pagi ni. Saya belajar sesuatu. Anda belajar sesuatu atau tidak? Apa yang Abang Ed tengah cakapkan ni? Bila Abang Ed sentuh pasal sun orientation ni, dia membuatkan saya nak kena tengok pokok saya sebentar lagi lepas habis ni. Sebab saya baru je bertanam pokok dan saya rasa kawasan tu adalah kawasan yang sesuai disebabkan saya rasa bila saya bucuk tanam, saya tak panas. Saya yang tak panas. Jadi that's saya rasa that's why kita kena betul sorry. Memang betul, saya setuju Pemadam. That's why kalau kita tengok macam kita baca pokok indoor kan. Pokok indoor memang ada yang setengah pokok dia tak memerlukan cahaya matahari, intensity light yang sangat tinggi. Okey, setengah pokok dia memerlukan cahaya matahari yang sangat tinggi. Tak semua pokok indoor, tak semua pokok outdoor boleh indoor. Tapi pokok indoor kebanyakannya boleh outdoor. Itu term tu yang kita kena apa. Okey. Okey, Abang Ed, saya nak tanya sedikit. Bila Abang Ed menyentuh mengenai sun orientation, katalah kita menempatkan, saya ambil balcony lah tadi ya. Mungkin balcony tu dia mempunyai, ialah dia udara terbuka, kawasan terbuka mungkin, tetapi daripada segi pencahayaan dia di sewaktu mungkin matahari naik itu tak kena sebagaimana yang Abang Ed terangkan tadi. Boleh tak kalau maknanya orang yang bercuduk tanam ni dia ubah kawasan tu? Yalah sekarang ni kan portable, tempat-tempat yang boleh.
Boleh. Maksudnya pagi Okey, diubah kadang dan petang diletak hmm, balik kat situ. Boleh? boleh. Maksudnya kawasan tu at least dia bukan ada kawasan tu mestilah sesuai. Dia boleh menerima cahaya matahari. Maksudnya kawasan terbuka. Jangan sampai tertutup sampai ke dalam rumah. Dan yang kedua pula dia nak ubah design tu tak ada masalah. Lagi orang kata fresh look. Apa orang panggil suasana segar kan. Contoh. You tengok kalau macam anak saya lah masa kecil kan. Sofa dekat sini. Dah berbulan-bulan sofa dekat sini. Dia tak pernah duduk pun. Tapi bila sofa tu kita alih ke depan, dia duduk. Dia nak test, dia duduk. Baru kata pelik kan. Sama juga dengan pokok. Memang pokok pun dia ada. Memang saya pun saya buat gitu. Rumah saya sendiri pun saya akan buat rearrangement. Pokok ni kat sini, pokok ni kat sini, pokok ni kat sini. Memang kita tahulah kalau saya dapat. Cuma yang bila dapat cahaya matahari ni, kita kena tengok yang kata dia jangan tertutup sangat. Dia kena orang kata exposekan dia. Ada pun Maria kalau tengok bangunan-bangunan tinggi kan, dia high rise building ni kan. Betul. Tengok kat KL cukup lah. Kawasan-kawasan tu ada yang pokok yang kering. Sebab apa dia tak kering, dia kena block matahari. Matahari block bangunan bangunan tu block matahari yang naik. Itu yang paling banyak saya sendiri banyak menerima pertanyaan kenapa pokok ni mati. Saya cakap matahari ada blok tak matahari. Jadi apa solution dia? Okey, solution dia simple, tanam pokok yang memerlukan cahaya matahari yang sangat rendah. Contoh lidah mak mertua, Indo plant lah. Kita recap balik Indo plant ni. Okey. So, next is kena pasti tahap kelajuan angin. Back. Kenapa tiba-tiba okey. Sorry. Tak apa. Okey, kena pasti tahap kelajuan angin. Ini biasa diamalkan dengan menggunakan anemometer. Negara-negara maju dia akan letak anemometer. Anemometer ni menguji kelajuan angin berapa kilometer per hour. Okey, so kita nak pastikan dengan kelajuan angin kita tahulah okey kawasan ni laju angin. So kalau setiap tanaman ni kita kena letak macam pemberat. Kerusi ke apa semua kan untuk mengelakkan jelah. Okey. Then is rancang dan susun atau elemen tanaman dan struktur binaan. Kita kena rancang kat mana nak letak pokok ni. Kawasan ni untuk apa? Okey, kita nak letak pergola. Macam rooftop garden yang besar-besar kan kat hotel kan, ada pergola, ada kerusi, ada payung kafe. Kat mana? Panggil perabot landscape. Dia panggil landscape furniture atau perabot landscape yang kita nak gunakan. Ni kat mana? Ini kat mana? Kita kena tengok laluan angin tu. Okey, jangan main bulldoze je. Itu yang kata site inventory tu. Analisis, kita dah analisis, kita buat inventory, kita buat sketching, kita buat drafting, kita buat doodling. Lecturer saya selalu cakap doodling. Itu elemen. And last but not least, yang sangat penting adalah jangan overload dengan material. Walaupun kita dah tanya, okey Puan Mariam, untuk Puan Mariam, balcony Puan Mariam ni, rooftop Puan Mariam ni boleh support dalam 5 tan. 5 tan tu banyak tu kan. Okey, contohlah kan. Jangan jadikan 10 tan pula. Double. Maksudnya ikut. Kita takut tak nak benda yang buruk ni berlaku. Okey, sebab apa kita macam cakap dia, setengah balcony tu bukan dibina untuk menampung benda yang beban yang melebihi. Kalau dia kata boleh support beban 1 tan je lah. Kita kena ingat, that's why kita kena tanya. Kalau boleh kita kurangkanlah. Kita janganlah kalau nak bagi 1 tan juga kena ingatlah yang badan kita dan badan ahli keluarga kita pun bertan-tan juga nanti. Maksudnya jangan terlampau overload lah. Bila saya tengok kan kadang dia betul true je nak tanam pokok. Okey, just jangan yang very simple, jangan yang terlampau 5 perut. Okey, 5 perut pasu kecil dah lah. Jangan 5 perut sampai macam nak berniaga kan. Pasu besar 5 perut. Pasu ni 5 nipis. Pasu ni daun pokok daun pandan. Kebun komuniti. Kebun komuniti. Memang kita galakkan tapi relax, cool kan. Relax. Alright. Okay, so next. Ni penting patut sekali penting. Okay, so pengurusan rooftop garden. Penyelenggaraan maintenance laman dan kebun kena konsisten. Okay. Kena, sebab tu kami di Jabatan Pertanian memang kami letak 2-3 orang pekerja dan kadang pegawai yang pakar-pakar ni pun duduk
Dekat 17 ni tengok apa. Kalau tak ada nanti rugi. Tanam pokok mati, daun-daun kering yang boleh membahayakan, terbang pokok dalam pasu dah mati, lepas tu kena angin tiup terbang jatuh ke bawah, kena kepala orang, tu sangat bahaya. Okey, maintenance for laman dan laman tak kisahlah laman apa kita nak buat, edible garden ke apa konsep-konsep pun kita kena ada maintenance yang konsisten. Okey, sekarang ni kalau kita tengok benda ni sangat penting. Tak percaya, saya boleh tengok, kita boleh tengok, type je edible garden at rooftop garden, edible garden at rooftop, type lah, ni nak pergi negara mana, Eropah, Asia, semua dah ada, Malaysia pun ada. Dan salah satu elemen penting dah penyelenggaraan, mesti konsisten. Sebab apa pemadiam, kenapa susah nak tanam pokok dekat atas? Kalau you tak jaga, betul tak? Betul tak? Kalau you tak jaga, berapa you susah payah nak tanam pokok kat atas? Am I right? Setuju. So kita kena jaga, kan? Okay. Next is pengurusan sisa tanaman yang efektif. Ni sangat penting. Jangan kat atas tu kita buat pembakaran terbuka. Daun-daun kering kita bakar, Jangan. Ada kita cakap ni sebab ada. Okay. Saya baru nak tanya, ada yang buat perangai macam tu, bakar ke dia nak terbakarkan rumah dia, nak bakarkan rooftop tu? Rooftop tu kita gunakan sebagai kompos, sustainable. So kadang-kadang nak cuci atas, cuci bangunan, spray pokok kan, spray siram pokok-pokok tu, air tu ke mana? Air tu yang kesaliran tu tak betul, tu kita kena buat pengurusan saluran pepatah yang sangat betul. Dan juga kawalan perosak dan penyakit. Jangan lupa elemen-elemen pest and disease control. Tak kisahlah garden tu kebun ke, petani untuk boleh makan ke, ataupun taman-taman hiasan pun tak ada masalah. Okey. So, lakukan pemeriksaan berkala, okey, untuk memastikan waterproofing kat bangunan tu dan untuk mengelakkan bangunan tu merkah. Kena. Ini sangat penting. Bahawa tu kami bekerja rapat Jabatan Tanian bekerja rapat dengan syarikat penyelenggaraan yang telah dilantik untuk memastikan kestabilan, okey ke tak, kita buat penukaran. Okey, tengok kat bawah tu bocor ke tak, kita dah siram. Kita itu penting. Apa you bayangkan? Kalau kita pokok dekat bawah, you siram, air tu jatuh ke longkang, betul? Pokok kat atas macam mana? You siram, you pakai teknologi ke apa, air tu jatuh ke bawah, ke mana? Dia silap jatuh dekat lantai. Dia tak ada saluran yang betul, longkang. Nampak? Bila Abang sentuh mengenai siram pokok ni, memang betul. Saya pun nak kena nasihatkan kepada followers Sembang Laman dan juga impiana yang ada dekat dalam Sembang Laman pagi ni. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, kan trend orang tanam pokok macam tu, hanging garden katanya, kan. Hanging garden. So, dah hanging juga. Lepas tu bila siram, kalau kena orang kat bawah tak tanam pokok pula, dia sidai baju pula. Berjawablah nanti. Itu yang saya nak tekankan. Jadi maksudnya kena pandai. Katakanlah memang sekarang saya nampak setiap balkoni ada saliran. Bila hujan kat balkoni tu dia akan turun kat saliran tu. So kalau kita nak gunakan saliran lubang tu untuk sebagai saliran peparitan, kita kena pastikan jangan sumbat, jangan tanah kat situ, bahaya. Sama ada dekat balkoni ataupun dekat rooftop garden. Kecuali kalau kawasan tu dibina. Saya akan ceritakan, ada gambar tu macam mana memang bangunan tu dibina untuk ke arah itu. Compare dengan tak dibina. Okay. Alright, so pengurusan keselamatan manusia dan keselamatan bangunan sangat penting. Okey, macam kami buat kat rooftop garden kat atas tu, kami tengok elemen-elemen yang sangat penting. Ada ke tak railing? Tiba-tiba kalau macam kita bawa tetamu, ada orang datang nak tengok bawah, kan, railing keselamatan sangat penting. Bukan keselamatan pokok je, tapi keselamatan manusia dan keselamatan bangunan tu sangat penting. Okey, sekarang kita panggil NIOSH ataupun kita panggil safety-nya punya agensi, kan. As simple as kita buat pengadang keselamatan. Okey, so kadang-kadang kalau kita tengok dekat balkoni rumah, dia letak kerusi sebelah railing balkoni. Kalau dewasa duduk tu, of course lah kita fikirkan kalau anak-anak kita panjat kan. So itu sangat kena dari titik beratkan lah. Sebab apa, bila ada garden, orang kalau tak kerusi perabot landscape, as simple as kaskar, kerusi, meja untuk minum kopi, kan.
Kita pun tak tahu keselamatan. Kita of course lah takut yang anak-anak kita ke anak-anak yang datang sama kita dia enjoy dia auzubillah lah minta dijauhkan lah. Atau itu kita nak kena ambil faktor untuk rooftop garden. Kena pasti keselamatan di rooftop garden kita. Alright. Ini semua cerita poin-poin ni. Bapa saya kali ni terbalik. Kalau Puan Mariam perasan, saya banyak cerita poin-poin dulu. Poin-poin penting. Saya nak pembaca peminat laman, peminat sembang laman ni hayati dulu poin-poin ni. Okey, kalau you perasan sebelum ni, poin gambar kan. Saya nak cerita poin apa rooftop ni sangat penting. Sebab apa? You all buat garden bukan dekat bawah atau dekat atas. Atas bangunan tingkat 18, tingkat 20, tingkat 5, tingkat 2 walaupun tingkat 1. Betul. Keselamatan sangat penting. Okey, macam mana saya nak cerita sikit Sebab betul tak Mat, sembang laman ni bukanlah kita nak sembang, memanglah kita bersembang secara santai, kita berkongsi ilmu sebenarnya. Sebab bukanlah kita berbual tentang benda-benda yang seronok-seronok saja kat luar. Sebenarnya anda kena tahu sedetail-detail benda sebelum anda membuat sesuatu perkara yang anda nak buat dekat rumah anda tentang tanaman. Sebab tanaman ni bukanlah, memanglah nanti kata tak simple macam tadi Abang kata tak nak buat dah pula kan. Sebenarnya tanaman ni adalah yang simple, yang ringkas, yang mudah sebenarnya. Tapi kalau tak tahu teknik dengan sebetul-betulnya dan sebaik mungkin benda tu akan berlaku macam ni lah, macam Abang cerita, bermasalah dengan jiran, ada masalah kemalangan jiwa, itu semua kita tak nak berlaku, yang mungkin kita tak nampak. Sebab kita rasa tanam pokok, ambil tanam pokok, kita tanam, siram. Sebenarnya bukan. Kadang-kadang orang rasa macam tak selesa, kadang macam bayangkan dia dah happy jiran kita kan. Walaupun kita ni berjiran, kita pun kena cakap, okey Puan Mariam, aku nak tanam pokok buah ni. Nanti ni akan terserang. Pokok buah ni kita boleh guna sama, you makan sikit, I makan sikit. Kan? Sebab apa nanti dia akan mengganggu macam masa bila pokok tu dah besar. Betul. Mengganggu view mak kita, tiba-tiba mak kita ada tiang lampu. Malam lampu tak masuk. Sebab apa? Pokok orang tu dah block. Kalau pokok developer yang tanam, kita boleh minta developer tu pruning. Kalau pokok individu memang developer tak layan, memang dah tanggungjawab kita kan. Contoh gitulah. So kita kena orang kata bincang dulu. Cegah sebelum parah macam itu. So tanaman dalam rooftop garden pun sangat cegah sebelum parah. Kita dulu apa keperluan dia sebelum kita pergi dekat yang lebih menghayati contoh-contoh kan. Okey Puan Mariam. Next. Nak tunjuk apa tu rooftop garden ni? Baru kita nampak ada gambar-gambar. Baru nampak gambar-gambar. Okey. Ini salah satu bagi saya peribadi, saya galakkan tuan-tuan, puan-puan, pergilah ke Secret Garden di Wang Utama. Okey. Saya dah pergi, banyak kali saya dah pergi dan saya terkejut. Cuma memang kawasan ni dibuat untuk benda ni. Okey, kita tengok ke gambar atas. Saya bukan nak promote Wang Utama. Memang saya tahu Wang Utama ni memang tempat salah satu komplek membeli belah yang terkenal di negara kita. Tak apa Abang Ed, mana nak tahu lepas ni kalau Wang Utama melihat dan mungkin dia nak jadi sponsor untuk kita punya segmen sembang laman, alhamdulillah. Alhamdulillah. So Wang Utama ada, kelas sini ada pekerja-pekerja utama sampai kepada bos you ya. Memang saya rasa kagum sebab apa? Dia mall dan dia buat satu elemen yang membolehkan orang menghayati alam sekitar di mall dia. Tak payah pergi taman. Tengok gambar atas tu, kat atas mall tu nampak macam rangka-rangka jaring-jaring tu kan. Bila tengok bawah, itulah dia. Secret Garden Wan Utama Mall Malaysia. Saya dah pergi. Secret Garden ni dia ada pelbagai tanaman-tanaman herbs dan dia juga ada Victoria Amazonica, iaitu pokok akuatik yang terbesar di dunia. Ada di kolam dia. Victoria Amazonica. So dia ada pelbagai pokok herb dan dia buat, kita tahu taman ni bukan sekadar cantik. Setiap taman yang dia buat di dunia ni, dia tak kisah kat Malaysia ke, dekat mana-mana ke, dekat Europe ke, kat mana ke, dia akan buat taman untuk estetik, untuk ada function dan ada interaktif socio-ekonomi untuk manfaat pada kanak-kanak kan. Itulah kelebihan dia. Memang cantik. Mungkin followers Impianan Pagi ni
dalam segmen Sembang Lama boleh komen dekat bawah siapa yang dah pernah pergi dan siapa yang belum pernah jejak lagi kaki dan boleh pergi. Selepas Sembang Lama boleh ni pergi. boleh pergi. Tengok. Boleh pergi. Kalau nak perlukan guide, boleh call Abang Ed. Boleh ke Puan Mariam. Boleh jadi nature guide. Biasa orang nak pergi kan, ni pokok apa tak tahu kan. Abang Ed ni pokok apa, ajar Abang Ed pergi. Belanja ABC cukup lah kan. Belanja cendol kat situ kan. Kalau macam tu boleh komen ramai-ramai siapa yang nak pergi tour Sembang Lama bersama Abang Ed. Impian nak buat. Kalau ada 50 orang Abang Ed, kita bawa. Boleh. Buat. Siapa kadang-kadang seronok. Saya pernah buat benda ni kan. Kata, saya bukan pergi tengok pokok. Tapi saya tahu ni nama pokok nama apa. Kadang-kadang orang seronok. Dia tahu nama pokok pada cukup dah. Ada tu nama pokok pada cukup dah. Ni lah pokok kelumpang. Ni lah pokok yellow flame. Ni lah pokok bird of paradise. Ni lah pokok tepus. Macam-macam. Ni lah pokok tongkat ali. Dia seronok kan. Itu je. Kita ni cuma bantu. Okay. Alright. So ni di Wang Utama. Banyak lagi Wang Utama. Banyak lagi yang orang kata rooftop garden yang ada kat Malaysia ni, tapi yang paling suka Wang Utama. Okey, yang kedua, dekat Hilton Garden Inn kat KL. Nampak tak atas tulisan ni bawah tu Hilton Garden, dia macam hanging tergantung. Itu simbolik dia macam tergantung. Kan? Ada atas tu taman yang tergantung yang hanging yang disebut tadi kan. Tengok dia buat apa. Tempat-tempat santai, tempat rehat. Jadi orang rasa lain macam. Angin pun masuk tinggi kan, sejuk, dia boleh nampakkan ketinggian. Sekarang tengah trend apa Mariam? Sebab saya tengok bangunan-bangunan kat Malaysia macam KL Tower, KLCC dia ada hanging jejantas. And then saya pergi Komtar awal tahun ni, saya ada urusan dekat Pulau Pinang. Saya dekat Komtar tu, tingkat atas tu dah ada menara, dah ada jambatan kaca untuk orang nak tengok bawah. Jadi benda ni satu tarikan. Itu panggil rooftop juga. Tapi bukanlah rooftop garden, dia panggil rooftop. Tapi kat atas dia buat rooftop garden. Jadi benda-benda sini yang kita nak tunjukkan what is rooftop garden. Rooftop garden ialah kawasan yang atas tapi dia boleh produktifkan untuk sebagai tempat istirahat, berkebun, tempat yang produktif, tempat yang hijau, back to nature tapi kawasan yang tinggi. Ni hotel Garden Inn. Okey, di Kuala Lumpur. Kot lah ada pekerja manager hotel Garden Inn dengar kan Mariam kan. Dia ajak kita ni. Mana tahu kan. Mana tu dapat merasai kat Hilton Garden ini kan. Kalau ada tolong komen kat bawah ataupun PM Impiana. Tak PM Impiana tak sebab PM Abang Ed lepas ni. Okay, so sebenarnya banyak. Okay, banyak. Kalau saya nak ceritakan gambar hotel-hotel dekat Malaysia yang ada rooftop garden, terlampau banyak. Cuma kita ni sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Okay. Okay, next. Wow, nampak tak? Kita dah ke negara lain. Okay, nampak tak? Dia kat sini dia tak keluar. Oh, tak dekat keluar. slide ni. Dekat Abang Ed tak nampak. Mungkin line tak bagus. Kita pergi. Dah keluar dah. So kita pergi. Manalah tahu rooftop cafe ni dengar kita cakap pasal cafe dia ajak kita pergi New York. Saya suka. So rooftop cafe di New York. Dia gunakan rooftop untuk buat cafe. Rooftop tu of course tingkat atas. Kan. So bawah tu apartment pula. Rooftop apartment dekat New York. So dia gunakan sebagai tempat, rooftop tu sebagai tempat untuk apartment dia, rooftop tu sebagai garden dia. Okey. This orang panggil yang kata dia gunakan kawasan yang sedia ada yang buatan manusia ni dengan produktif. Okey. Dengan mengikuti ciri-ciri keselamatan yang telah mereka perhalusi. Okey, mereka mungkin dah buatlah bangunan ni sesuai, rooftop ni kapasiti dia sesuai untuk ni. Kita tengok dekat rooftop tu kan dia letak payung. Kalau cuaca buruk, payung tu boleh terbang. Kalau kita tak alas, terbang jatuh ke bawah, mengganggu, membahayakan. So kita letaklah alas untuk pastikan benda tu tak terbang. Itu maksud saya tadi tu. Kena ada pemberat. Sebenarnya. Pemberat alas meja semua tu yang kata yang angin tu boleh terbang itu yang kita kena pertimbangkan. Kena pasti keselamatan dia. Okey, tu dekat New York. Okey. So next. Kita pergi negara jiran pula. Salah satu hotel di Solo dia buat rooftop garden. Okey, dekat kawasan bumbung dia, dan dekat bawah tu pula library dekat Warsaw, Poland.
Okey. Siapa yang dah Nanti pernah sampai dekat gambar-gambar yang Abang Ed tunjuk ni mungkin boleh komen sebab saya tak sampai lagi. boleh Saya komen. belum sampai lagi. Itulah. Saya berharap agar Datuk Bandar Poland dengar ni. Kita promote dia punya library jom kita bawa. Manalah tahu, just sembang je kan. Sorry lah tuan-tuan Kita ceria-ceria sikit pagi-pagi ni. Okey, pagi-pagi ceria. Okey, so ni antara saya nak tunjuk sampel rooftop garden. Okey, yang digunakan rooftop atas dan dia buat garden. Sebab apa benda tu sebagai tarikan. Tarikan maksudnya orang boleh pergi atas tengok bawah. Kerana orang suka. Kan? Orang suka benda sini. Okey. Satu kelainan. Satu kelainan. So yang bawah tu dia ada perpustakaan dewasa Poland. Okey. Okay, next. Ni seronok sikit. Ini Kiwi City Forest Garden. Kalau kita tengok kat sini kan, balkoni dia macam hutan. Ini juga ada kawan saya pun panggil hutan konkrit. Konkrit tu macam hutan. So apa yang saya fahamkan, dia ada pro and con. Okey, di garden ni memang balkoni ni dibina untuk menampung benda-benda macam ini. Tanam-tanam yang macam hutan ni. Dia bukan buat suka-suka, lepas tu buat balkoni bukan untuk ke arah ini. Dia membuat balkoni, dia dah ambil timantara measurement, weight, kekuatan, capacity dan apa semua tu bahasa engineer ni kan untuk support benda macam ni. Dia nakkan elemen hijau tu kat situ. Okay, so nampak macam pokok tu macam pokok, dia nak suasana tu macam hutan, hijau. Itu memang dia bina. Kalau macam ni lah, saya tak tahulah dia punya kawasan perumahan dekat sini memang kena buat fogging selalulah. So memang saya baca artikel ni, dia memang ada satu kelemahan. Kelemahan dia merupakan kawasan pembiakan nyamuk lah kalau tak jaga dengan betul, tak maintain dengan betul. Okey, kalau nak buat pembiakan nyamuk ni, nyamuk Aedes ni, dia bukan tak macam hutan pun nyamuk tu tak ada kalau air bertakung kan. So kena jaga. Itu maksudnya salah satu aspek penting tu penyelenggaraan tu kita nak elakkan benda macam inilah. Okey, jangan ganggu view, jangan you tengah potong pokok tu jatuh kat bawah-bawah. You tengah pokok tu jatuh kat jalan raya. Apa sampah-sampah sarap tu buang campak je kat bawah. Kita kena pandai buat pengurusan dia. Itu yang saya cakap tadi, aspek-aspek penting dalam pengurusan kalau kita nak buat rooftop garden. Kita tahu kan, nak paling mudah kan buat potong pokok campak bawah, mana orang tahu. Kan dah kena kat diri kita sendiri. Jangan buat habis. macam tu. Jangan buat macam itu. Jangan. Jangan buat macam itu, bahaya. Okey. Sekarang kita tak tahu siapa dekat bawah. So kita potong, kita letak, kita susun dan kita buang tempat yang sepatutnya. Dan kita ataupun kita menjadikan dia kompos. Okey. Alright. So next. Ini semua orang tahu dah jadi viral, satu dunia dah jadi viral. Okey. Park Royal Hotel dekat Singapura. Park Royal Hotel dekat Singapura ni saya ada baca artikel, memang dia buat hotel ni memang macam gini dan dia ada buat bukan tangkap muat. Buat dulu baru tak pokok tak ada. Dia dah buat measurement dah. Kawasan ni aku nak tak pokok. So pastikan kawasan ni dia dapat menampung keberatan. Dan kawasan ni juga dari kawasan satu irrigation system, saliran. Jadi air keluar tu akan terus ke bawah, bukan jadi bersepah ke mana-mana. So kawasan ni untuk pokok sekian-sekian. Kawasan ni untuk shrub, kawasan ni untuk ni. Saya bukan nak bangga-banggakan negara orang, tidak. Kan saya nak tunjukkan konsep dia. Kat Malaysia pun ada. Konsep dia bukan kata tangkap muat. Okey, balkoni ni macam cakap tadi, janji balkoni, janji rooftop kita penuhkan dengan tanaman. Matahari tak ke mana. Kalau ini Abang Ed tunjukkan yang berada dekat Singapura, nanti anda kata pula dekat Malaysia tak ada sebenarnya. Ada. Macam hari tu saya bersembang dengan Abang Ed sendiri sebelum kita bersiaran ni, sebenarnya saya ada katakan yang Park Royal Kuala Lumpur juga dah refurbish. Kalau anda pergi ke Bukit Bintang, anda nak lalu, anda pasti akan lalu di Park Royal KL. Park Royal KL juga dah refurbish dan melakukan perkara yang sama seperti Park Royal Hotel di Singapura ni. Tahniah Park Royal Hotel Kuala Lumpur. Tahniah Park Royal Hotel Kuala Lumpur. Dah banyak kali sebut ni, Park Royal Hotel Kuala Lumpur, invite lah kami ke sana. Jangan kata Kuala Lumpur saja, Singapura juga, di mana ada Park Royal, jemputlah kami. Jemputlah kami. Okey, what I try to tell is, apa yang I nak cakap kat sini adalah dia orang bukan, benda ni bukan tangkap buat. Maksud cakap dia, kawasan ada lapang je, lapang kat tinggi je, letak bangunan. Letak pokok. Macam saya kata dia, permohonan dari satu pejabat di Putrajaya, dia mohon kami untuk buat rooftop garden. Kami terpaksa tolak sebab apa? Tak cukup dari segi orientation,
dari segi sistem piping dia, sistem panggil dia irrigation system dia untuk membahayakan orang lain. Tapi macam yang macam ni dia dah buat perkiraan, dia dah buat measurement. Dia panggil capacity of the platform tu, irrigation dengan drainage system. And then dia susun, kita tengok kan. Kawasan ni pokok ni, kawasan ni pokok ni, kawasan ni pokok menjala. Dia dah ada zoning dia. Jadi mudah. Konsep dia memang sama, dia nak bring green, from grey to green. Bangunan ni grey, memang simbol dia grey. Kalau tengok grey to grey ni dia panggil agri-texture, pertanian dan texture kan. Grey ni memang bangunan, green tu tanaman. So dia nak balance kan. Dia tadi taklah, memang bangunan ni memang nampak panas, cermin kan pantul cahaya. Tapi ada elemen yang boleh menyerapkan, menyejukkan. Jadi balance lah. Faham tak? Kan, jadi macam itu. Jadi ada balance yang kata, dan kita kalau kita assume pokok ni memberikan oksigen kepada kita pun dah cukup bagus dah. Kita akan sayang pokok kita. Kita ada oksigen ekstra. Ada orang cakap, aku tak ada pokok pun ada oksigen. Ya, betul. Ada oksigen, tapi kita nakkan ekstra. Benda yang kita tak boleh measure. Benda yang kita tak boleh measure, kita rasa ada oksigen. Okey dah. Kawan-kawan saya, dia sendiri buat pemerhatian. Kawan-kawan saya ada yang cycling. Dia kata apa tahu? Kalau dia cycling dekat kawasan yang banyak pokok, dia rasa lain macam. Ni di situ ni. Kalau dia cycling dekat kawasan yang less pokok, memang tengah bandar, dia kata dia orang yang sama, dia kata lain macam. Kenapa? Dia cakap kan, aku rasa macam segar kalau kawasan hutan, kawasan yang banyak pokok. Compare tu kawasan yang banyak bangunan. Itu dia kata. Okay. So kenapa Dia cakap dia willing to share with me. So saya cakap of course. Pokok ni sebesar-besar pokok dalam pasu besar cawan ni pun, pasu pokok tu kita tahu dah dia supply oksigen. Dia serap karbon dioksida. Jadi itu respon yang saya dapat. Saya tiba-tiba dia tanya kan. Memanglah. Jadi kita nak balancekan pembangunan kita from grey to green. Ada. Kalau tengok dekat KLC tu ada. Saya nampak bangunan tu dia buat structure khas, letak pokok climbers, pokok-pokok yang menjala. Tahniahlah pada bangunan-bangunan tu. So benda ni dia incorporate dengan nature dan juga dengan structure bangunan, fasadnya punya structure. So dia dikombainkan lah supaya dapatkan ketenangan. Okey. Puan Mariam Alright. Orang nak cerita sikitlah, baik ni sembang ada ke Jabatan Tanian buat? Ada. Jabatan Tanian ada buat. Saya sendiri terlibat dalam pembinaan rooftop garden ni bersama dengan kawan-kawan saya lah, bukan saya seorang yang buat ni. Okey, saya bertentangan, saya tak ada gambar. Kami ada 2 wing. Satu wing kiri taman herba, taman bunga-bungaan, dan satu wing kanan memang kita buat konsep edible garden. Dan kita buat konsep gardening. So apa, kita nak tunjukkan memang tengah trend gardening, rooftop gardening di rooftop menggunakan tanaman-tanaman edible yang boleh kita makan. Sebab kita nak gunakan ruang yang ada dengan benda-benda yang orang kata yang produktif, seperti tanam tanaman. So kami menggunakan kaedah teknologi. Nanti saya akan ceritakan kaedah-kaedah sesuai kalau kita nak berkebun dekat atas. Okey. So di area 17 ni kami menggunakan konsep menggunakan fertigasi, kami tanam chili. Sebenarnya ada satu lagi kawasan rooftop garden di Jabatan Tanian, tapi saya tak nak dedahkan lah, tak nak share lah. Sebab apa, bangunan tu kawasan tu under construction. So kalau everything okey, kita akan jemput impian-impian buat live kat situ nanti. Jangkanya saya ada faham daripada sahabat saya, tim saya, benda tu akan complete dalam bulan 12 ni, insya-Allah. Okey. So kita pergi dah siap dulu. Dekat atas ni, dekat arah 17 ni, tingkat 17 ni, atas ni boleh roger saya, boleh pergi tengok macam mana rooftop garden ni kita tanam chili. So tanam chili dekat puncak, dekat atas. So kita nak bagikan panduan. Walaupun tanam cili dekat puncak, nampak tak anda dapat lihatkan dekat sini pagi ni betapa segarnya, besar-besarnya cili dekat dalam pasu ni. Ini bukan dalam pasu kan, ini dalam polybag ya. Dalam polybag kita buat fertigation system kan, sistem fertigation. So kita boleh gabungkan dengan teknologi tanaman yang dua konsep tanaman, jenis tanaman, iaitu tanaman yang menggunakan kaedah teknologi terkini dan juga tanaman yang menggunakan konvensional. Nanti saya akan ceritakan, saya akan kupas kejap lagi
apakah kaedah-kaedah penanaman yang kita sesuai digunakan di rooftop garden. Tengok kat sini semua nama bekas tanaman. Okey, so saya nak cerita kat sini Jabatan Tanian di arah 17 kita buatkan 2 garden, satu garden herb dan satu garden yang melibatkan sayur-sayuran. Sebab apa? Jabatan Tanian kalau buat landscape memang edible landscape. Landscape boleh kita makan. Okey, itu yang kita tengah dapat sambutan sekarang ni dekat seluruh, ada satu kawasan college dia buat rooftop garden. Pihak PBT sahabat saya di MBSA Shah Alam pun dia nak buat kawasan tu, nak buat rooftop garden. Rooftop garden yang boleh kita consume ataupun bahasa mula ada edible landscape, edible garden. Okay, so next. Okay, ini kaedah tanaman teknologi terkini. Kita yang boleh kita apply dekat bumbung. Okay, yang tanpa menggunakan tanah dan tidak menggunakan pasu-pasu yang besar. Okay, so kita boleh buat kaedah fertigation dan kita boleh buat kaedah hydroponik ataupun nutrient film teknik. Kita boleh apply dekat rooftop garden kita. Okay, ini dah banyak orang apply sama ada kat Malaysia ataupun dekat seluruh negara-negara maju. Dia buat bumbung tu dengan tenang-tenang. Benda ni tak heavy duty pun. Tak memerlukan pasu yang besar, tak memerlukan apa. Pengurusannya sangat bagus. Mudah maintenance dia. Okay, dan tak memerlukan tenaga buruh yang banyak. Itu kaedah-kaedah teknologi. Memang tak kisahlah. Kaedah ni guna kat tanah rendah, kawasan rendah ke kawasan tinggi ke apa, tapi untuk kawasan tinggi ni kita boleh apply juga. Okay, so okay, next. Okay, ni conventional. Conventional ni of course yang gunakan tanah. So dekat atas bumbung ni kebanyakannya semua kawasan-kawasan kita jangan, kawasan rata ni kita jangan jangan buat apa korek kita drill pula bumbung tu. Kawasan tu drill letak tanah, jangan. Kita taklah bekas. Pertama kita kena barang yang terpakai. Jangan bumbung ni okey Puan Mariam, I dah sahkan bumbung you ni boleh buat bertujuk tanam. You jangan pula beli driller nak buat batas kan. Pakai bekas tanaman. Jangan, okey. Bekas tanaman pakai pasu ke apa, pakai papan, okey, yang boleh ada alas. Jangan direct tanah tu kat lantai terus, buat alas. Okey, dan yang paling mudah buat tanaman secara vertikal, menegak. Okey, vertikal ni kita tahu dia menyematkan ruang. Okey, dan kita juga boleh menggunakan di samping kita nak cuk tanam, kita juga boleh memelarat kita dengan menggunakan tanaman barang-barangan yang terpakai, recycle, reuse, reduce, recycle dan remarkable. Okey, so tengok dekat bawah tu menggunakan bekas-bekas tanaman untuk kita susun. Okey, pasu-pasu kita letak dalam bekas tanaman. Itu kaedah konvensional yang kita boleh gunakan. Okey, so next. Okey, ini kena ada. Okey, ke arah sustainable. Okey, nak support local agenda 21. Nah, kita nak sebut sustainable development goal. Kita kena ada elemen-elemen green technology. As simple as kita gunakan solar untuk kita punya pencahayaan. Kita gunakan rainwater harvesting, ke atas lagi banyak. Mudah dapat air. Kadang-kadang kawasan yang tinggi, setengah-setengah kawasan yang tinggi tu yang sejuk, biasanya dia akan buat panggil trap kabus, dew trap. Maksudnya dia trap kabus. Jadi kabus tu dia trap, dilanggar, jadi air kabus tu akan mengeluarkan air tu dia harvest untuk buat penyiraman. Okey, kawasan tinggi lah. Kawasan-kawasan sejuk biasa berlaku kalau kat Cameron Highland boleh buat macam tu kan. So kalau kat atas tu kita buat rainwater harvesting. Okey, tak ada air hujan, air yang kita boleh buat siap. Boleh buat maintenance. So ke atas juga macam cakap tadi, pengurusan sisa tanaman sangat penting. Jangan potong campak bawah. Kita potong pokok-pokok masalah, kena-kena tu kita jadikan decompose. Dan kita gunakan barang yang kita semula. Dan the most important is sekarang ni tak kisahlah dekat bumbung ke, dekat mana ke, memang Jabatan Tanian tengah menggalakkan penggunaan bunga-bunga yang produktif untuk menggalakkan ejen penebungaan dan juga untuk menggalakkan menggunakan kaedah kawalan serangga secara biologi. Kita dah belajar, dah sembalaman dalam bunga produktif kan. So bunga produktif boleh juga kita apply dekat rooftop garden. Tapi dalam bekas tanaman lah, dalam bekas pasu lah. Selain daripada cantik, bunga-bunga ni boleh ada elemen produktif, iaitu dia boleh menggalakkan penebungaan dan juga boleh membantu mengawal mengurangkan serangan serangga perosak secara biologi. Okay. Right. Nampak tak? Kita kena balance kan ni. Ini yang terbaru daripada saya ada keluar satu artikel pada barulah orang kata 2 minggu lepas kot. Okey. Okey. Saya cerita memanfaatkan ruang bagi bertani.
Okey. Kalau sekarang ni semua orang nak bertani, orang nak berkebun. Okey, that's why kalau tak ada, yang tak ada tanah pun kita nak berkebun. Itu saya kata tadi. Puan Mariam dengan saya berjiran dekat apartmen, tengok dekat atas kita nak buat berkebun. Boleh. Apa yang kita buat ni, Puan Mariam kita jumpa dengan bangunan maintenance tu. Nak tengok kukuh tak kukuh. Okey. Dan sama-sama dia kata, Cik Adli, Puan Mariam tak boleh berkebun kat atas. Kita kena akur. Okey, kita kena akur apa tak sesuai. So tapi Cik boleh buat dekat balcony Cik. So mana pun kawasan tu kita tak, bukan kawasan tak besar, tapi kita boleh tanam pokok-pokok dekat balcony kita. Kalau tengok dekat balcony ni, dia tak ada, tengok gambar ni, dia tak ada heavy duty pun. Dia tak ada benda yang memberatkan. Dia tanam pakai apa nama? Pakai bekas-bekas terpakai, bekas-bekas tanaman. Okey, next, gambar next. Saya nampak tak saya? Okey, gambar ni. Cukup. Cukup simple yang orang kata jangan terlampau heavy duty, jangan terlampau macam yang nak meriah sangat macam hutan tadi kan. Cukup dengan kaedah vertikal, tanam apa yang kita perlukan. Kesum, selom, kucai, lagi apa? Daun bergaga, ulam belaja, buat secara vertikal. Okey, kita Daun nak masuk bawang, kita petik. daun sup yang memang nak kena pakai. Daun sup, daun ketumbar kan. Kita tanam secara vertikal, secara bekas tanaman, dan kita nak guna kita petik. Kita letak kursi 2. Tapi jangan terlampau heavy duty, jangan letak pokok pasuk yang besar. Kita suka pokok ni sampai lupa nak kawal. Ada, tapi kebanyakannya yang pencinta pokok dekat balcony, dia tanam dalam pasuk kecil. Rak-rak khas. Okey, itu memang bagus. Sebab dia tahu kalau terlalu besar sangat kan dia belum ganggu struktur balcony tersebut, struktur rooftop garden tersebut. Dia simple macam ni je. Dia kena tengok dekat yang gambar atas tu, yang gambar yang macam bentuk A tu kan. Tu menggunakan vertigation. Vertical farming di rooftop garden. Okey. So kat dinding tu kan, dia buat vertical. Nampak simple dan kemas. Still ada bangunan garden. Dekat atas tu warna-warni dia punya trough tu bekas tanaman, dekat bawah tu secara pasu. Matahari pun masuk. So memang kata very simple, nak mudah, nak jaga mudah, tak pening kepala. Kita jangan kata kita takut. Orang kata kita yang taman tu punca rumah pada perosak, rumah pada serangga-serangga yang berbahaya macam nyamuk Aedes. Kita memang tak suka benda tu. Kalau orang kata rumah Adli tu macam hutan, banyak denggi, tak nak. Kita rasa macam sensitif kan. So kita kena jaga. Sebelum orang tegur, kita kena jaga diri kita sendiri supaya dapat memastikan pengurusan taman di kawasan rumah kita dilakukan secara konsisten dan jangan sampai tanaman rumah kita mengganggu keharmonian orang lain. Itu memang saya cakap terus terang, itu penting. Okey, nak kawasan-kawasan tinggi. Macam Puan Mariam cakap tadi kita siram pokok kan. Pokok tu hanging pula tu, siram pokok. Air jatuh bawah tu, orang tengah sidar baju. Berlaku, Puan Mariam, berlaku. Memang cari pasal lah. So bila simple je bawah tu, saya cakap dia benda dah berlaku. Okey, program pertanian ni dia bukan sekadar nak cerita dengan orang pasal tanam pokok. Kan? Kadang tempat mengadu juga. Cik, tolonglah nasihatkan orang ni, Cik. Baju saya penuh tanah, Cik. Dia buat atas kebun. Kalau kita pun jadi orang tengah, memang itu antara pengalaman saya lah. Okay. Kadang-kadang gaduh sama sendiri because of saya nak macam pernah berlaku kan. Bukan nak cerita lah kan, macam kita cadangkan pokok belimbing tu di prune. Tak nak, takut nak prune, takut tak berbuk, tak ni. Dah bergaduh dah. Kita jadi orang tengah, okey, pokok ni kena prune. Bagi cahaya matahari masuk. Bila cahaya matahari masuk, dia akan berbunga, dia akan berbuah. Sampai tahap itulah tugas program pertanian ni. Okey. Mencabar tak mencabar. Okey. Bukan sekadar tanam pokok saja, mendengar keluh kesah masyarakat. Keluh kesah. Ya, betul. Sekarang Cik, ni je saya yang kawasan yang saya ada. Tapi macam mana saya nak mengeluarkan hasil yang banyak? So nak Cik kena buat vertikal. Cik, sekarang ni kesum saya mati. Tak boleh saya nak gunakan untuk jual. Macam mana? Jadi kita kena dengar luahan tu. So kita relatekan juga dengan kawasan-kawasan yang terhad. Okey, macam tadi kan, dia nak buat rooftop garden. Rooftop garden tu rooftop je dah ada elemen seni bina. Konsep terpulang, dia nak buat konsep pertanian. Okey, rooftop garden, rooftop edible garden. Nak tanam
pertanian di rooftop. Kita kena gabungkan elemen seni bina dengan elemen pertanian kat situ. Pertanian dari segi teknikal, tanaman yang kita gunakan. So seni bina tu kekuatan, inventory, analisis bangunan tersebut untuk jadikan kawasan rooftop garden. Itu saya cakap tadi, combination dua ni sangat perlu. Okey, sangat penting. Alright, so next. Sampailah kita ke penghujungnya. Apa yang boleh saya cakap kat sini adalah selain daripada impact yang cantik dan penuh dengan elemen estetika, penggunaan ruang secara optimal dan produktif merupakan kelebihan yang kita dapat dalam kita membina rooftop garden. Okey, kita gunakan ruang tu dengan secara yang produktif, cara yang betul, dan kita dapat kecantikan ekstra. Sama dekat atas, dekat bawah ataupun dekat bawah. Tapi dekat atas biasanya memang orang nak naik. Orang suka pada ketinggian. Kalau tengok dekat mana-mana lah, saya berani cakap kat sini, tak kisah dekat Malaysia atau mana-mana, kalau siapa ada IG, siapa ada TikTok, siapa ada Facebook, kadang keluar benda-benda yang ketinggian, pergi atas, pergi menara KL. So orang suka. Okey. Dan dia ada dijana dengan penataan landscape yang sangat cantik, orang akan rasa relax dan santai. Tapi elemen-elemen yang saya sentuh tadi sangat penting. Penjagaan, aspek-aspek penting, pengurusan kena ada sebelum kita nak membuat rooftop garden kita, dan supaya rooftop garden kita itu kita rasa kita selamat kepada kita dan juga pada orang-orang lain. Itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada kali ini mengenai dengan macam mana kita nak buat laman dekat kawasan rooftop garden kawasan kita supaya dapat menjadi panduan kepada peminat-peminat sembang yang alamat impiana ni untuk kita membina lah rooftop garden. Okey. Terutamanya rooftop garden yang saya cakap tadi tengah trend rooftop garden yang konsepnya edible landscape, yang konsepnya pertanian. Memang tengah trend sekarang ni, memang tengah dapat permintaan sangat tinggi. Tak menentangkan kami tentang pertanian. Tapi itulah tugas kami untuk bercocok tanam, tak kisahlah dekat bawah ke dekat atas, janji ada mereka tu minat untuk bercocok tanam. Sebab kalau yang tadi sebelum kita mengakhiri benda ni, saya juga ingin katakan sebenarnya memang menjadi trend Abang Ed yang bila vertical garden dekat ruang balcony, ruang patio yang macam tadi tu. Sebab pasu-pasu tu dah cantik, berwarna-warni dengan susunan yang sangat bersistematik tu yang membuatkan ruang tu nampak lebih cozy. Sesuai untuk bersantai. Bahasa dia lebih cozy dan cantik. Macam tu uniknya produktif landscape ni, cantik dan dia produktif. Produktif pada kita. You tengok pasu tu cantik dari segi mata you. Dan you rasa sonok, you boleh gunakan, dah lah cantik pasu ni. Aku tanam kesum kat pasu ni, aku boleh guna untuk masak. Abang Ed pula duduk dekat rumah bawah. Aku nak jual kesum dengan dia lah, aku dapat duit. Contoh. Contoh. Nampak tak pagi ni apa kongsian yang sangat menarik, yang sangat padat sebenarnya ilmu pada pagi ni. Macam saya katakan tadi, sembang laman bukanlah sekadar sembang-sembang kosong atau sembang saja nak menghabiskan masa di hujung minggu anda. Tapi setiap orang kata setiap saat dan setiap detik masa dalam sembang laman ni semua adalah isi-isi yang sangat penting yang anda perlu ambil tahu. Tapi kalau yang berminat dalam bidang tanaman, pasti akan tunggu sampai habis. Pasti akan ulang dan ulang lagi melihat live sembang laman ni sebenarnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya atas sokongan anda dalam segmen sembang laman, sebab sembang laman ini akan membawa banyak lagi topik-topik yang kita boleh buat, yang kita boleh bincangkan, dan anda sendiri dialu-alukan untuk bertanya soalan kepada sembang laman, yang mungkin sembang laman, insya-Allah sembang laman akan dapat membantu anda. Sebagaimana yang anda tahu, sebenarnya sembang laman juga mempunyai satu grup Telegram yang saya akan tag di bawah, dan anda semua boleh join dalam grup tu untuk bertanya dan macam tadi berkongsi keluh kisah anda dengan tanaman bersama Abang Ed. Abang Ed juga berada dekat dalam grup geng laman tersebut. Yang terbaru ada orang tanya mengenai bayam Brazil, adakah dia sayuran ataupun herba? Dan saya boleh katakan bayam Brazil ni adalah dalam kategori herba. Dia bayam Brazil ni bukan bayam yang macam yang kita makan tu. Dia sama dengan bentuk macam bayam. Okey, itu bayam Brazil.
Nampak? Bayam Brazil ni dia adalah genus dan family yang lain dengan pokok bayam kita. Tapi memang dia sedap dimakan. Best tak kalau Itu anda antaranya orang tanyalah. join geng laman Impiana dekat dalam grup Telegram tu, anda boleh tanya. Jadi tengok, nampak tak, dah ada orang bertanya kepada Abang Ed dekat dalam grup tu. So Abang Ed dah bagi. Lepas ni Abang Ed pun boleh jadi macam tu. Letak tabung Abang Ed. Sekali tanya satu soalan, edible garden kata kat mereka. InsyaAllah. Okey, cuma kali ni kalau para peminat sembang laman, macam saya cakap tadi, saya terpaksa utamakan yang point-point. Sebab apa? Rooftop garden is not, rooftop garden kita jangan ambil mudah ya. Sebab kita berkucuk tanam di kawasan tinggi. Betul. Banyak faktor-faktor yang kita kena ambil kira, terutamanya faktor keselamatan manusia dan keselamatan bangunan tersebut. Sebab tu saya tengok kali ni untuk pagi ni saya cerita pasal point dulu, baru kita buat gambar-gambar dulu kan. Sebab ini sangat penting. Sangat penting. Tak semua rooftop kawasan lapan dekat bangunan tu kita boleh buat kebun. Kita boleh buat gardening, kita boleh buat laman. Ada elemen-elemen yang sangat perlu dititik beratkan. Okey? Itu sangat penting. Terima kasih Abang Ed kerana sudi menghabiskan masa bersama saya dan Sembang Laman pada pagi ni. Abang Ed, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen Sembang Laman dengan topik-topik yang lebih hangat dan lebih memberangsangkan minda anda dekat luar sana. Sebelum saya akhirkan Sembang Laman pada pagi ni, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada followers Impiana yang telah subscribe YouTube Impiana, dan saya juga minta anda jangan lupa subscribe yang mana belum subscribe lagi YouTube Impiana TV. Sebab dekat situ anda akan dapat lihat banyak lagi perkongsian yang lebih menarik yang Impiana akan paparkan kepada anda. Abang Ed, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana menyerikan Sembang Laman pada pagi ini. Terima kasih juga pada Impiana kerana sudi tak jemu-jemu, sudi jemput Abang Ed saya dalam Sembang Laman. Sesungguhnya yang apa yang kita share ni adalah berdasarkan pada kajian-kajian yang telah kami lakukan dan pengalaman-pengalaman kami, dan sungguhnya insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan saya ingin berkongsi, apa yang saya ingin kongsikan ni adalah sekadar perkongsian daripada pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui lah. InsyaAllah. Semoga pagi ini menceriakan anda dan kita jumpa dengan sembang-sembang laman yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Terima kasih. Jumpa tuan-tuan. Puan Mariam. Assalamualaikum. Jumpa lagi.